Okey, kita mulakan dengan kita punya FB Live. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu lagi dalam FB Live pada pagi ini, dan saya sangat-sangat bersyukur. Selamat sampai ke tempat yang saya, destinasi yang saya tuju daripada Tangkak pagi tadi. Dan kini sekarang ni berada di Taman Maluri, Medan Selera Taman Maluri, tengah tunggu appointment yang seterusnya lah. Okey, morning Zurina. Okey, sekarang ni topik pagi ni ialah tentang Vital M. Cuma sebelum tu saya nak sebut sikit lah, sebab Vital M ni ada yang letak dia dekat langkah kedua, sebagai yang kata apa, pemerkayaan khasiat. Sebab dia mengandungi khasiat yang membantu untuk meningkatkan dari segi tenaga batin, dan juga boleh membantu menyelesaikan banyak masalah kelelakian, dan juga boleh membantu dari segi penghasilan testosteron. Dan tapi bagi saya lebih suka masukkan dia dekat langkah ketiga, iaitu perlindungan dan pembaharuan, di mana biasanya orang yang ada masalah hormon ataupun masalah kelelakian ni, dia mesti nak akan pemulihan balik semula. Jadi mana-mana tak kisahlah, yang penting dia memang terangkum, termasuk dalam kita punya terapi sel. Setakat ni saya dah terangkan tiga terapi sel yang saya masukkan tu, iaitu langkah pertama detoksifikasi, langkah kedua pemerkayaan khasiat, dan langkah ketiga ialah perlindungan dan pembaharuan. So hari ini kita masuk kepada topik tentang pentingnya untuk kita pulihkan kita punya tenaga dalaman lah, terutama bagi kaum lelaki. Okey, sebelum tu saya nak sentuh sikit tentang masalah yang berlaku sekarang ni. Kebanyakannya kita menghadapi masalah separasihat. Setuju tak? Kan kebanyakan kita lah, kalau ikut dari segi statistik, dia kata 70%. Maknanya setiap 10 orang, 10 orang, ni dapat tunjuk 5 je sebab satu lagi pegang handphone kan, 10 dua kali kan. Setiap 10 orang, 7 menghadapi keadaan ataupun simptom separasihat. Kalau kita nak tengok apa itu simptom separasihat kan, contohnya macam letih, lesu, kadang-kadang tidur dah cukup dah 8 jam, tapi bangun tidur pun macam tak larat, letih lagi, lepas tu selalu sakit bahu, sakit leher, sakit tengkuk, kadang-kadang berlaku masalah sakit lutut, sakit sendi, gout, silap makan je kan, makan ikan bilis pun kadang-kadang boleh kena gout, makan tempe pun boleh kena gout, boleh ambil daging lagi, boleh ambil seafood lagi. Okey, kemudian masalah sakit ataupun pening kepala, cuaca panas pening, cuaca sejuk pening, itu semua masalah lah tu, dipanggil separasihat. Kemudian masalah period, ini kebanyakannya of course lah berlaku pada kaum wanita lah kan, tak kira lah peringkat remaja ataupun yang dah berumah tangga, kemudian termasuk juga yang bila dah di hujung usia kan, dah ada simptom-simptom menopause. Itu semua adalah keadaan-keadaan separasihat. Begitu juga dengan emosi yang tak stabil, moody, cepat marah, silap sikit nak melenting, ataupun mudah merajuk, mudah kecil hati. Itu semua adalah simptom separasihat juga. Ataupun bila kita ketandas, tabiat ketandas kita tu memang kadang-kadang 2-3 hari sekali, ataupun bila kita buang najis tu, bila kita buang air tu, bau dia sampai kita sendiri pun tak tahan. Ada orang sampai nak lemas dalam toilet kan, ataupun mungkin dia punya air kencing tu berbau, ataupun terlampau kuning, terlampau pekat. Kemudian yang paling banyak ketara ialah masalah nafas berbau lah. Semua sekarang ni masalah berbau tu kurang efek pada orang lain, dia masalahnya efek diri sendiri. Sebab bila kita pakai mask kan, bau nafas kita sendiri pun kita pun nak lemas. Itu yang menjadi masalah tu kan. Itu pun nak kena perbaiki juga, masalah dalaman. Lepas tu masalah kemung perut, silap makan sikit, tak boleh makan sejuk, tak boleh makan benda panas, tak boleh macam-macam lah. Itu semua adalah petanda yang kita ni sebenarnya ada masalah kesihatan. Kemudian kulit gatal, tak boleh makan ayam, tak boleh makan kambing, tak boleh makan udang. Kadang-kadang kita tengok kulit pun dah cuci, sampai beli produk mahal-mahal pun muka kusam je. Banding dengan orang yang beli produk biasa-biasa, harga dalam 300-400 pun nampak lagi cantik daripada kulit yang beli produk mahal ni. Sebab apa? Bukan masalah kat luaran, dalaman dia kan. Kemudian mudah jatuh sakit, baru kena tempias sikit je dah demam 2-3 hari. Orang lain kena hujan ribut, kena tsunami pun tak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang ada orang kena tempias, baru kena hujan renyah-renyah pun dah demam 3-4 hari. Itu semua masalah yang dikaitkan dengan separasihat tadi lah. Ataupun mungkin dari ingatan, tak kuat lagi dah nama orang dah tak ingat,
nama tempat dah tak ingat. Itu semua adalah simptom yang kita panggil sebagai separasihat. Cuma masalahnya kita sekarang ni kan, biasa orang kita ni kalau tanya apa khabar, alhamdulillah sihat kan, padahal dah terbaring dah kan, dah terlantar dekat hospital dah. Tanya apa khabar Pak Haji, kita ziarah dekat hospital kan, apa khabar Pak Haji, alhamdulillah sihat kata. Padahal dah kronik dah kan. Jadi itu yang penting kita hari ni kita nak buat pemulihan. Jadi macam mana kita nak pulihkan tadi, dengan mengamalkan terapi sel lah. Cuma hari ni saya dah sentuh sebelum ni tentang produk-produk lain kan. Cuma yang pagi ni kita nak lebih kepada masalah kelelakian ataupun masalah maskulin. Okey, sebab orang lelaki ni dia memang jenis suka tahan sakit, dia tak suka dia dan ikut statistik memang kaum lelaki ni pendek umur. Umur dia lebih pendek berbanding dengan kaum wanita lah. Wanita kalau ikut average purata boleh capai hingga 80 ke 90 tahun kalau kat Malaysia ni. Tapi lelaki sekitar 70-an saja, 70 tahun ke atas tu. Kalau mana yang umur boleh tahan sampai 80, 90 memang yang jenis ambil berat tentang kesihatan. Macam untuk saya, alhamdulillah lah, ayah saya meninggal masa umur dia 92 tahun dan memang sihat, tak ada kencing manis, ada tinggi sikit lah. Dan yang paling masalah dia ialah masalah ni, prostat ni. Itu yang saya rasa memang terpanggil untuk share topik ni pagi ni. Okey, hari ni kalau kita tengok statistik yang disediakan oleh syarikat, dia kata kekerapan mati pucuk berlaku mengikut peringkat umur. Kalau umur 20, 30-an sebelum mana belum jejak 40 tu sekitar 5.1%. Kalau umur 40 sampai 60, 14.8%. Tapi bermula daripada umur 60 dan ke atas, dia peningkatan dia mendadak sehingga 43%. Dan juga satu lagi, kalau umur dah 70 ke atas tu memang 70% lah. Jadi itu sebab kita kena jaga daripada peringkat awal lagi. Kemudian kalau kita tengok pula masalah prostat, masalah prostat ni biasanya dikaitkan dengan umur. Kalau umur 30-an, 30% memang ada masalah prostat. Umur 50-an, 50%. Umur 80-an, 80%. Jadi kalau jejak umur 100 tu memang confirm lah. Confirm ada masalah prostat kalau dia tak jaga. Tapi kalau kita jaga dengan melalui pengambilan produk-produk kesihatan ni, insya-Allah boleh bertahan lah, insya-Allah. Okey, jadi apa faktor mati pucuk yang biasa berlaku? Pertama disebabkan oleh peredaran darah yang tak lancar lah. Sebab memang untuk mendapat yang tu memang penting, peredaran darah yang lancar. Jadi kalau orang yang ada masalah jantung, masalah blokir dan sebagainya, dia akan dapati dia punya itu pun jadi lemah juga. Okey. Kemudian kolesterol tinggi. Ini biasa melalui pemakanan lah. Yang tak jaga diet, suka makan lemak goreng-goreng, suka makanan-makanan berlemak, ataupun memang pengambilan makanan yang mengandung bahan perasa yang berlebihan. Dan satu lagi yang paling ketara sekali disebabkan oleh hormon, masalah hormon yang tak seimbang. Jadi hari ni macam mana kita nak atasi masalah ni? Jadi kalau yang masalah peredaran darah yang tak lancar dan juga kolesterol tinggi ni, ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama memang masalah kolesterol lah. Bila kolesterol tinggi, dia akan menyebabkan pengeluaran darah kita pun terganggu. Kemudian dikaitkan juga dengan masalah kencing manis, ataupun duduk mereka yang ada tekanan darah tinggi, ataupun masalah obesiti, kegemukan. Ini pun juga mungkin menjadi punca. Dan satu lagi juga disebabkan oleh vena varicose, ataupun orang panggil urat simpul. Itu antara perkara-perkara yang menyebabkan masalah lemah tenaga batin dia berlaku, masalah mati pucuk lah. Sebab apabila aliran darah tu lambat, dia akan menjejaskan aliran darah ke bahagian organ lelaki. Ke organ lelaki tu, bila darah tak mengalir dekat situ, dia menyebabkan dia tak tegang ataupun tak keras. Kemudian tak boleh bertahan lama. Dan untuk penghasilan sperma juga, untuk kesuburan seorang lelaki tu, dia punya penghasilan spermanya juga jadi tak sihat. Jadi itu antara perkara-perkara yang berlaku lah. Ini sebenarnya berpunca daripada masalah hormon. Sebab apa? Untuk lelaki biasanya berlaku penurunan dia punya hormon lelaki, ataupun dia panggil testosteron. Testosteron, ataupun kita sebut senang hormon lelaki lah.
dia akan merosot setiap tahun bermula daripada umur 20-an. Berbanding dengan kaum wanita, dia punya hormon tu apa nama hormon perempuan? Estrogen. Dia akan mula menurun sekitar umur 40-an ke 50-an lah. Tapi lelaki lebih awal. Jadi bila ini berlaku, dia akan mengganggu kesihatan fizikal dan juga mental. Sebab hormon lelaki ni bukan untuk tu je. Bukan untuk tenaga je, akan untuk tu. Bukan Dia juga dia mempengaruhi keseluruhan perkembangan fizikal seseorang lelaki. Dari segi tenaga, dari segi kulit dia, dari segi pengawalan lemak dan kolesterol, kemudian dari segi dia punya otak, perkembangan otak seseorang lelaki itu semua bergantung kepada keseimbangan hormon. Dan sebab apa hormon ni ataupun testosteron ni bukan mesti tinggi. Banyak orang dia kata kena hormon ni kena banyak, kena tinggi. Dia kata tak boleh kurang. Sebenarnya bukan. Sebenarnya mesti seimbang. Sebab apa? Kalau masalah hormon tu tak seimbang, akan berlaku masalah, antaranya dia panggil masalah nokturia. Nokturia itu tak apa dia. Kalau orang jauh bilang ngompol, kencing malam. Tapi bukan kencing tilam lah. Dia terpaksa bangun malam untuk pergi ke tandas, buang air. Kadang-kadang tak selesa. Satu malam tidur tu kadang-kadang 2-3 kali terpaksa ke toilet. Kemudian bila dah buang air tu rasa tak lawas, tak puas, macam tak habis. Okey. So ini berlaku kepada antara 1 ke 3 orang untuk lelaki yang berumur 30. Macam saya kata lah 30%. Kalau 10 orang tu 3 memang ada problem. Masalah nokturia ni ataupun kencing malam. Ini akan meningkat tergantung kepada peningkatan usia jugalah. Okey, so faktor yang kencing malam ni ataupun nokturia ni atau ngompol ni, dia akan disebabkan oleh beberapa masalah. Sebab apa? Contohnya macam diabetes, kencing manis lah, ataupun juga disebabkan oleh benign prostatic hyperplasia. Apa benda ni kan? Okey, itu adalah masalah bengkak prostat, ataupun kadang-kadang orang panggil angin pasang lah. Ataupun juga boleh disebabkan oleh pengambilan minuman yang berlebihan, alkohol yang berlebihan, ataupun minum kopi, tea tak terkawal. Kopi penting, bagus untuk kita punya kesihatan. Tapi paling maksimum pun boleh ambil 2 ke 3 kali. Tapi kalau kejap-kejap kopi kejap-kejap kopi ais, itu memang mengganggu kita punya kesihatan juga. Kemudian masalah overactive bladder, maknanya kita punya pundi kencing tu mungkin ada jangkitan kuman, ataupun mungkin kencing kotor dan sebagainya, juga akan menyebabkan masalah-masalah ni berlaku lah. Okey, kenapa orang biasa kaum lelaki ni menghadapi masalah kencing malam ni ataupun nokturia ni? Sebab pertama, dia punya pundi kencing tu mungkin dah lemah. Sebab yang kawal kita punya saluran kencing tu ataupun saluran untuk keluar air mani tu pun sama, iaitu kita punya prostat. Kadang-kadang selepas mungkin ada buat pembedahan, dia akan berlaku lemah lah dekat bahagian tu. Ataupun mungkin pundi kencing selalu tertekan, disebabkan oleh bengkak prostat. Dia menolak kita punya pundi kencing tu atas tu, yang kadang-kadang rasa kejap-kejap nak pergi kencing, kejap-kejap, padahal pundi kencing tak penuh lagi. Tapi sebab dia dah ditekan daripada bawah prostat tu, itu akan berlaku. Kemudian ada masanya dia punya saluran tu dah menyempit. Bila pembengkakan prostat tu keterlaluan, dia akan mengimpit saluran kencing lah. Jadi ini kesan jangka panjang akan berlaku, akan bagi masalah. Contohnya selalu ganggu dari ingatan, kadang-kadang boleh menyebabkan nyanyuk. Sebab apa? Tidur tu tak puas. Juga boleh menjadi mudah terjatuh. Kadang-kadang bila kelap sangat pergi bilik air kan, tambah-tambah kalau bilik air yang lantainya licin tu, tengah-tengah malam bangun dengan pisat-pisat tu kan, tu ada risiko juga dekat situ. Okey, kemudian kemurungan, peningkatan berat badan, sistem imun lemah, mudah kena jangkitan, dan banyak lagi lah, antaranya serangan jantung dan sebagainya. Okey, jadi yang penting sekali ialah kita punya hormon ni mesti seimbang. Okey, so macam mana nak seimbangkan kita punya hormon ni? Alhamdulillah kita di Health TV ada produk yang dipanggil sebagai Vital M. Vital M. Vital M ni apa kelebihan dia? Dia adalah gabungan 3 jenis herba. 3 jenis herba yang memang diketahui oleh umum tentang kelebihan dia lah. Cuma dari segi berlainan bangsa. Contohnya untuk kaum Melayu memang terkenal dengan tongkat ali. Sampai orang buat kopi, buat macam-macam lah.
Tongkat Ali ni memang memang kita sendiri dah tahu, dan in fact di luar negara pun dah buat kajian, dan sampai hari ini dah lebih 1,500 kajian yang dijalankan tentang tongkat Ali ni, dan memang terbuktilah memang sangat berkesan untuk pemulihan tenaga dalaman dan juga menyelesaikan masalah-masalah lain. Okey, selain daripada itu, untuk kaum India, dia ada Tribulus terrestris. Tribulus ni dalam Ayurveda memang tergolong dalam herba untuk meningkatkan tenaga lelaki. Dan untuk kaum Cina biasanya ginseng lah. Cina, Korea, Jepun ni memang dia amalkan ginseng ni untuk tenaga, untuk kesihatan. Jadi anda bayangkan gabungan 3 bahan herba. Okey, minta maaf ada gangguan dari segi masalah teknikal sikit. Okey, so saya sambung sikit lagi. Okey, sebenarnya apa kelebihan Vital M ni? Dia dari segi kandungan, saya dah sebut tadilah 3 bahan utama tadi kan. Saya dah sebut dia punya kelebihan dia ialah ada tongkat Ali, ada ekstrak daripada Tribulus terrestris dan juga ekstrak daripada Siberian ginseng. Merupakan 3 herba daripada 3 kaum yang memang sangat-sangat berkesan untuk pemulihan kesihatan dan juga tenaga. Okey, jadi apa kelebihan Vital M ni? Pertama, dia boleh memulih, iaitu mempertingkatkan keyakinan dan juga prestasi. Yang keduanya, Vital M juga mampu untuk mempertingkatkan kekuatan fizikal dan juga prestasi. Dan yang ketiganya, mengekalkan. Biasanya kalau ubat-ubat kuat lah yang dielan kat tiang-tiang elektrik tepi jalan tu kan, okey, dia kebanyakannya menguatkan saja. Tapi Vital M bukan saja menguatkan, malahan mampu untuk memulih dan juga mengekalkan prestasi. Okey, so bagaimana yang dikatakan sebagai memulih? Sebab dia boleh membantu untuk memulihkan tenaga dan juga vitality. Daripada ini tongkat Ali lah, 1,500 kajian saintifik kan. Kemudian boleh meningkatkan tenaga syahwat. Yang ketiganya, tongkat Ali juga mampu untuk memperbaiki kekurangan nafsu ataupun masalah libido rendah, dan juga masalah mati pucuk lah. Dan juga yang ketiganya, dia boleh meningkatkan penghasilan hormon untuk lelaki. Itu adalah kelebihan yang terkandung dalam tongkat Ali. Okey, untuk herba yang kedua, Tribulus terrestris, apa kelebihan dia? Dia boleh membantu untuk meningkatkan kepuasan seksual secara menyeluruh. Dan juga satu lagi, dia boleh mengurangkan tekanan darah tinggi. Biasanya untuk kalau mereka yang mengambil ubat-ubat untuk lelaki, contohnya macam Viagra dan sebagainya, produk ni semua boleh menjadi masalah. Sebab apa? Dia boleh mengganggu jantung dan sebagainya lah. Sebab tu kena ambil nasihat doktor. Bukan kita kata nak cerita kelemahan produk tersebut. Kalau nak ambil produk-produk yang macam ni, mesti mendapat nasihat daripada doktor. Berbeza dengan kita punya Vital M ni, dia bukan saja membantu beri tenaga, tapi dia juga membantu mengurangkan tekanan darah tinggi, bagi tenaga kepada jantung dan juga boleh meningkatkan pengaliran darah. Okey, dan satu lagi, dia juga ada kesan perlindungan terhadap kita punya jantung. Okey, yang ketiga, Siberian ginseng. Apa kelebihan dia? Dia membantu untuk meningkatkan dari segi stamina. Kalau mereka yang ada masalah keletihan kronik, ini memang sangat bagus. Kemudian membantu untuk memulihkan semangat dan juga ingatan. Kemudian membantu meningkatkan selera makan. Biasanya bila dah agak berumur tu, selera makan tak berapa nak ada kan. Ini boleh membantu untuk meningkatkan selera makan, melanjutkan usia, dan juga boleh meningkatkan stamina dan prestasi. So 3 herba dengan 3 kelebihan yang berbeza digabungkan menjadi satu. Ini apa kelebihan dia? Dia akan membantu untuk menjadikan pengaliran darah tu jadi lebih lancar, lebih bagus. Jadi dia juga boleh mengatasi masalah-masalah, contohnya penyumbatan sondar dan sebagainya. Dia akan bagi tenaga. Jadi bila aliran darah tu bagus, maknanya yang mengalir ke organ, dia akan lebih sihat lah. Selain daripada itu, saiz prostat. Sebab kalau kita punya hormon ni berlebihan, kalau ikut dari segi kajian, dia boleh menyebabkan pembengkakan prostat dan juga boleh berakhir dengan masalah kanser prostat. So kalau nak elakkan masalah tersebut, insya-Allah lah kita boleh amalkan pengambilan Vital M ni, di mana dia akan memastikan kita punya saiz prostat tu menjadi lebih sihat, sebab hormon yang seimbang. Okey, dan kemudian kencing pun akan menjadi lebih lawas, dan seterusnya dia tak mengganggu kita punya tidur malam lah. Bukan kita yang ada masalah lah. Kita kan ingat saya pula ada masalah kan. Bukan yang ada masalah kencing malam tu, yang maknanya dia akan dapat tidur yang lebih lena, tidur yang mencukupi, dan bila bangun pagi dia akan rasa lebih bertenaga. In fact, kalau kita dos yang dah ambil Vital M ni dapat rasa
lebih bertenaga lah, terutama bagi kaum lelaki yang mengalami masalah kelainan kronik dia akan lebih bertenaga. Cuma untuk makluman, Vital M ni bukan saja boleh dimakan oleh kaum lelaki, mana kaum wanita kalau yang nak cuba pun insya-Allah. Sebab saya ada satu Kak Ana dekat Singapura sebagai tukang urut, dia pernah ada demam, dia mengalami demam selama lebih kurang 2 minggu. Dah pergi klinik, dah ambil ubat pun masih tak kebah lagi kan. Jadi kebetulan masa tu kita baru launching Vital M ni, dia cuba ambil. Dia kata mungkin dia tengok dalam tu sebab dia bidan kan, dia memang tahu pasal tentang herba ni. Dia kata why not try ambil makan ni. Dia makan 2 biji, alhamdulillah demam dia terus kebah. Dan start pada tu dia memang share dengan dia punya customer dan memang mendapat kesan yang positif lah. Jadi maksud dia kaum wanita juga boleh konsum, terutama yang ada masalah sakit buah pinggang, masalah keletihan. Kak Zainah yang baru saya jumpa semalam, dia ada masalah sakit kaki. Dia pun dah try lah, dia ambil semua. Of course lah, dia memang pengamal suplemen sejak dari dulu lagi. Tapi dia kata masih tak ada kurang. So malam tu saya bagi ceramah tentang Vital M. Besok ni dia start ambil, satu hari dia ambil sampai 2 pagi 2 petang, 4 biji dia ambil. Okay. Itu antara lain lah yang dia punya kelebihan. Okey, keunikan Vital M ni dia memang ekstrak. Dia memang ekstrak daripada tumbuhan, bukan bahan tu sendiri yang dijadikan kapsul, tapi ekstrak dia yang disembur kering dan dihasilkan dalam bentuk kapsul. Penyerapan dia pantas, kemudian dari segi kualiti produk memang terjaminlah dah 35 tahun dekat pasaran, dan juga cepat dan berkesan. Jadi hari ini kalau anda nak betul-betul dapat tingkatkan kita punya masculinity ataupun kelelakian, kejantanan seorang lelaki, so pastikan anda amalkan ataupun ambil Vital M ni dan jadikan sebagai salah satu kita punya suplemen harian kita lah. Okey, so terima kasih kepada yang menonton, yang baru masuk kali kedua ni, Cik Muhammad Haris, Elni Hashim, Nadia semua kan, terima kasih banyak. Dan saya harap semua dapat ikuti apa yang saya sampaikan ni dengan lebih mudah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.